Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berusaha sahabat saya Encik Yusof, timbalan-timbalan pengarah JPN yang hadir pada hari ini, Tuan Haji Awi, Tuan Haji Ismail, Tuan Rumah, tidak lupa Cik Omar, timbalan pengarah kanan BPSH, pihak urus dia daripada BPSH, tuan-tuan perempuan daripada JPN, PPD dan juga pengetua sekolah-sekolah fokus. Guru besar ada? Tak ada ya? Pengetua sekolah-sekolah fokus. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah inayah dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk program transformasi daerah. Belum lagi. Karaoke lepas ni. Dekat ujung tu ada karaoke. Kita nyanyi lagu warisan. Semalam dah nyanyi kan? Semalam dah nyanyi lagu warisan? Okey, tak payah. Hari ini kita nyanyi lagu Orang Putih. Bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk program transformasi daerah. Satu program yang sangat penting dalam kita menuju ke penghujung Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pada pagi ini, perkongsian saya ialah mengenai dasar pendidikan digital. Mohi belum lagi. Mengenai dasar pendidikan digital. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pengacara majlis tadi, kita punya dasar pendidikan digital ini samalah macam dia cakap, inisiatif untuk kita bantu transformasi pendidikan kerana di seluruh dunia sekarang ini bercakap tentang transformasi digital. Pendidikan, tidak kira sama ada negara maju ataupun negara sedang membangun, semuanya memperkatakan tentang transformasi pendidikan ke arah digitalisasi. Dan yang terkini dalam laporan daripada World Economic Forum pada tahun 2023, mereka menekankan kepada AI, penggunaan AI, Artificial Intelligence, dalam membantu transformasi pendidikan. Jadi pada tahun 2020, apabila pandemik melanda negara, melanda seluruh dunia, tiada negara di dunia ini yang sebenarnya bersedia untuk menghadapi pandemik COVID. Pada tahun lepas saya berkesempatan untuk menghadiri persidangan UNESCO di mana menteri-menteri pendidikan seluruh negara, seluruh dunia ini telah berkongsi inisiatif yang mereka laksanakan dalam menghadapi pandemik COVID pada ketika itu apabila sekolah ditutup. Dan rata-rata menyatakan mereka tidak bersedia. Jadi kalau ada baca yang kata Singapura bersedia, US bersedia, itu semua bohong. Dan sebenarnya tiada negara yang bersedia untuk menghadapi pandemik COVID. Dan pada ketika itu apabila World Economic Forum bersidang, mereka melihat kepada bagaimana transformasi pendidikan ini boleh dilaksanakan supaya ianya dapat selari dengan keadaan semasa pada ketika itu dengan sekolah ditutup, pembelajaran dilaksanakan di rumah. Dan daripada itu mereka telah hasilkan World Future School. Jadi kalau tuan-tuan berkesempatan, you can just Google, lihat kepada World Economic Forum punya laporan tentang Future Schools. Future School, bagaimanakah ciri-ciri sekolah masa hadapan. Itu pada tahun 2020, kemudian 2023 mereka telah keluarkan satu laporan baru mengenai penggunaan AI dalam transformasi pendidikan. Jadi dasar pendidikan digital kita, if you can go, sebenarnya telah diusahakan dalam tempoh yang lama. Kalau tuan-tuan lihat daripada 2020 melalui Mesyuarat Interagency Planning Group Unit dengan EPU, kita telah mula membincangkan tentang transformasi pendidikan ini dari aspek digital. Sehinggalah pada tahun ini, pada bulan Mei, kita telah bentangkan dasar pendidikan digital. Pada ketika itu daripada 2020 sehingga 2023 itu, sehingga 2022 sebenarnya, telah ditubuhkan satu projek management office yang khas, satu task force untuk merangka plan digitalisasi ini, dan pada 26 hari bulan Mei 2023 kita telah bentangkan di Kabinet dan Kabinet telah pun bersetuju dengan dasar yang kita ingin laksanakan. Mohon second slide. Kalau tuan-tuan nak lihat, ini adalah beberapa dasar negara yang besar
yang telah pun kita rangka bersama-sama berlandaskan kepada dasar-dasar negara. Semestinya yang utama ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang kita jadikan sebagai asas. Kita juga lihat kepada rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia, Dasar Sains Teknologi Inovasi Negara 2021-2030. Kita lihat kepada jendela Jalinan Digital Negara, kita lihat kepada Dasar Revolusi Perindustrian keempat IR4 negara dan rancangan Malaysia yang ke-12, dan yang terakhir yang kita juga rujuk ialah dasar ataupun konsep Malaysia Madani. Yang ini pada tahun 2023, pada hujung 2022 apabila kerajaan berubah, PMX memperkenalkan Malaysia Madani, maka kita lihat juga bagaimana konsep Malaysia Madani ini boleh diintegrasikan dalam dasar pendidikan digital. Dan alhamdulillah telah pun diluluskan. Very quickly, next slide, Muhi. Okey, kalau kita lihat sebagaimana yang dinyatakan tadi, matlamat utama bagi dasar pendidikan digital ini ialah untuk melahirkan murid yang fasih digital, yang berupaya menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, inovatif dan bertanggungjawab. Kalau kita lihat yang penting di sini, ada 4 objektif yang ingin dicapai daripada dasar pendidikan digital melalui 6 teras. Kita ada 6 teras semuanya yang menjadi fokus, 18 strategi dan 41 inisiatif keseluruhan yang akan dilaksanakan untuk kita menjalankan ataupun melaksanakan dasar pendidikan digital ini. Jadi kalau lihat murid yang berfikiran kreatif, inovatif, mampu menganalisa data dengan saintifik, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi serta berkolaborasi. Ini adalah antara yang ditekankan dalam laporan World Economic Forum untuk kita menghasilkan School for the Future, sekolah masa hadapan. So muridnya, ciri-cirinya akan ada di sini. Next slide. Saya tak nak cakap lebih sebab kita akan lancarkan. Kita jadualkan sebenarnya 16 Oktober untuk kita luncurkan dasar pendidikan digital ni, tetapi Perdana Menteri tidak dapat hadir pada ketika itu. Dan beliau baru saja minit untuk menteri kita melancarkan, dan kita akan lancarkan, kita akan luncurkan pada 27 hari bulan November nanti dasar ini secara rasmi, di mana kita akan laksanakan di Bangi Avenue Convention Center. Namun kita akan ada lintas langsung bersama JPN. Di sini saya minta kerjasama semua JPN untuk kita selaraskan lintas langsung sewaktu majlis peluncuran itu nanti. So ini adalah 6 teras utama bagi dasar pendidikan digital. Yang pertama semestinya murid fasih digital, supaya murid-murid yang berada di sekolah itu dapat kita lengkapkan dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan di masa hadapan. Jadi murid berpengetahuan, kemahiran digital, melaksanakan pembelajaran kendiri. This is something very important. Dalam laporan World Economic Forum 2023, penggunaan AI memberi penekanan kepada pembelajaran kendiri, self-access learning. Kita mengetahui murid belajar berdasarkan pace yang berbeza, rentak yang berbeza, kaedah yang berbeza. Sebab itu DTP, I think pada tahun 2022, 2021 kita telah ada murid yang akan mengambil masa yang lama untuk memahami sesuatu konsep. Ada murid yang sekali cikgu cakap dia boleh terus faham konsep tersebut. So melihat kepada perbezaan kaedah. Assalamualaikum Cik Razif masuk kawasan ya. Kaedah pembelajaran terbeza antara setiap satu orang murid itu, maka itu yang dikatakan pembelajaran kendiri itu diberikan juga penekanan dengan menggunakan teknologi digital secara sepadu, kreatif, inovatif, dan yang paling penting di sana ialah beretika. So ethics of using the internet is something which we also need to stress on. Kita perlu berikan penekanan
bertanggungjawab dan beretika dalam penggunaan inovasi dalam pendidikan. Jadi itu bagi murid. Jadi bila murid kita kata perlu fasih digital, maka guru-gurunya, pendidiknya ajaran mereka. So jangan kata murid ataupun jangan ada lagi aduan yang mengatakan murid tidak dibenarkan untuk membawa peranti ke sekolah. Okey, yang keempat ialah pengupayaan infrastruktur dan juga infrastruktur. Ini sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan masih ingat Wan Bistarinet kan? Wan Bistarinet tu banyak masalah. Sekarang ni kita dalam proses apa dia panggil interim. Kan, sambungan interim. So melalui dasar pendidikan digital ini teras 4 ialah untuk kita upayakan infrastruktur di sekolah. Kita akan gantikan Wan Bistarinet itu, program interim ini nanti dengan apa yang dipanggil KPMNet. Tapi sekarang masih lagi dalam proses perbincangan bersama Kementerian Komunikasi Digital, bersama pihak mampu dan beberapa pihak lain untuk kita bantu sediakan infrastruktur ini. Di mana kalau ianya dilaksanakan nanti, di mana-mana saja di kawasan sekolah pelajar berada, dia boleh dapat akses ke pengajar pendidikan jasmani kesihatan. Boleh buka tablet dia, boleh tunjuk macam mana Ronaldo ke Lionel Messi ke mengambil free kick. Macam mana nak buat benteng pertahanan. Macam mana nak laksanakan penalty corner dalam hoki misalnya. Semua itu boleh ditunjukkan, even di atas padang boleh dapat internet connectivity. Yang ada asrama, sekolah berada di asrama, pelajar berada di asrama pun dia akan dapat internet connectivity. Yang kedua yang kita usahakan melalui teras yang keempat ini ialah untuk akses kepada peranti. Akses kepada peranti. Di mana kita tahu salah satu kekangan utama penggunaan teknologi dalam pendidikan ini ialah akses yang pertama kepada peranti, yang kedua ialah kepada talian internet. Okey, jadi pelajar tak ada talian internet, that is one. Sekolah tak ada connectivity yang lengkap. Yang kedua ialah peranti. Jadi apa yang kita sedang usahakan, saya perlu dalam ni ada berapa orang? 300? 500? Okey. Semua bila balik negeri nanti, kita akan pergi rompak bank. Kita akan kumpul satu hujung minggu, kita rompak bank Islam.
No, I'm just kidding. So kita akan usahakan dengan pelbagai pihak termasuk pihak bank untuk kita dapatkan tajaan. Sekarang ni kita laksanakan rintis di mana ada 2 sekolah yang kita akan lengkapkan ke semua murid tahun 1. Tuan Haji Ibrahim akan dah pencen. Setiap satu sekolah, setiap murid di tahun 1 itu dengan peranti dan juga connectivity. Jangka panjang, satu kohort umur bagi setiap murid itu ada lebih kurang 400,000. So bagi tahun yang akan datang ataupun bila kita dapat laksanakan nanti, kita akan laksanakan dengan budak tahun 1. So murid tahun 1 kita akan berikan setiap seorang 400,000 itu kita akan beri seorang satu tablet dengan connectivity. Dia akan bawa sehingga dia tamat persekolahan. Jadi tahun yang kedua kita bagi lagi sekali budak tahun 1. Jadi tahun 1, tahun 2 dah ada. Next year tahun 3. Tahun 1 lagi kita bagi. That one is hopefully, harap-harap saya mohon sama-sama kita doa, kita akan dapat laksanakan supaya akhirnya nanti semua pelajar kita akan dapat peranti. Sebab kita sedang usahakan. Untuk guru juga sama. Ini lain yang tadi murid selain daripada bilik komputer yang ada di sekolah. Kalau komputer yang ada di sekolah melalui bilik komputer, itu bahagian pengurusan maklumat mereka sedang aturkan. Setiap tahun, fasa 1 tahun lepas ada 3,000 lebih, fasa 2 tahun harapan dan tahun ini akan ada 3,000 lebih, dekat 3,800 sekolah yang akan dibekalkan ataupun ditambah baik bilik komputernya, dibekalkan dengan komputer baru, dan 2025 ada 3,000 lebih sekolah. Keseluruhan selepas 3 fasa itu ada 11,000 lebih sekolah daripada 10,233. Jadi ada sekolah yang akan dapat 2 bilik komputer yang lengkap dengan kemudahan internet dan juga connectivity dan juga komputer yang terkini. Itu ialah yang diusahakan oleh BPM. Okey, yang diusahakan yang saya cakap ni adalah melalui Yayasan Didik. Kita akan cuba dapatkan peruntukan untuk bantu setiap satu kohort murid itu dibekalkan dengan komputer, dengan tablet dan juga dengan connectivity. Di samping itu untuk guru-guru, ini minta maaf banyak-banyak. Dah 3 tahun. Untuk guru dah 3 tahun. Kita mohon untuk setiap guru dibekalkan dengan 1 laptop. 3 tahun. 3 bajet. Kita dah mohon. Tak dapat. Tahun lepas dapat 50,000. Saya tak pasti di GPN dah dapat belum? Ada 50,000 yang dibekalkan ke seluruh negara. Kita ada 410,000 orang guru yang dapat dibekalkan 50,000. Itu pada tahun lepas. Tahun ni kita minta lagi, tambah lagi 50,000, tak dapat juga. So yang itu yang saya kata kita kena pergi rompak bank. Kita cuba usahakan cara lain lah untuk bantu guru-guru supaya guru juga dapat peranti, dapat connectivity sebagaimana yang dihasratkan. So teras kelima ialah kandungan digital berkualiti, konten, bahan-bahan digital yang perlu ada, dan teras yang keenam ialah rakan strategik yang committed. Bila cakap rakan strategik yang committed ini yang kita saya nyatakan tadi untuk kita dapatkan kerjasama pelbagai pihak untuk membantu kementerian dalam proses digitalisasi. So teras 1, next slide. Teras 1 kita akan lihat ini inisiatif ini tadi kita kata ada 4 objektif, 6 teras, kita ada 18 strategi dan 41 inisiatif. So teras 1, teras 2, 1 murid, 2 guru, 3 pemimpin, 4 infrastruktur, 5 bahan digital, 6 ialah rakan strategik. Next slide. Ini adalah penerajunya. Jadi peneraju bagi teras 1 untuk murid ialah bahagian pembangunan kurikulum. Teras 2 ialah bahagian profesionalisme guru, PPG. Teras 3 ialah Institut Aminuddin Baki. Teras 4 bahagian pengurusan maklumat. Teras 5 BSTP sendiri. Teras 6 oleh BPSH. So bila kita cakap tentang BPSH ni, PIBKS. PIBKS yang kita nak gerakkan untuk bantu. Jadi kena setiap satu tu akan diberikan tugasan melalui strategi-strategi yang telah pun diterangkan sebelum ini. Next.
Itulah saja. Boleh balik awal. Berapa? Belum lagi, duduk. Belum lagi. Cepat aja MC. Okey, so itu dasar pendidikan digital. Saya tak nak kupas lebih lanjut sebab kita akan luncurkan pada 27 hari bulan November. Okey, so 27 November nanti menteri akan luncurkan, dia akan berikan maklumat yang lebih lanjut. Kalau saya dah cerita dekat sini, nanti 27 hari bulan menteri tak ada benda nak cerita. Kan? Media tak ada benda nak tulis dalam tu. So kita laksanakan dulu peluncuran, lepas tu kita akan laksanakan juga sesi-sesi libat urus untuk menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana dapat dicapai 6 teras tadi. 4 objektif, 6 teras, 18 strategi dan 41 inisiatif yang ingin dilaksanakan sebentar tadi. Okey, salah satu inisiatif utama yang akan kita laksanakan ialah melalui teras yang kelima, iaitu penyediaan bahan pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang sedia maklum, pada bulan 2019 Kementerian Pendidikan telah melancarkan D5. Siapa tahu apa itu D5? Ada tulis kat sini? Tak ada kan? Siapa tahu D5 tu apa? Daripada 2019 dah lancar tu. 19, 20, 21, 22, 23. Dah 5 tahun dah ada 5 ni. What is the 5? Kalau tanya timbalan-timbalan pengarah ni, menggeletar juga nak jawab dia ni. Digital, Educational, L, Learning Initiative Malaysia, D5. Pada tahun 2019 untuk menggantikan pada ketika itu VLE Frog. Remember VLE Frog? Katak tu telah pun dihapuskan. Telah digoreng oleh restoran-restoran. So kita gantikan dengan D5. Pada ketika itu D5 interface dia hanya untuk kita adakan Google Classroom. Pembelajaran di dalam talian melalui Google Classroom. Tapi D5 this is interface sekarang ni D5. Setiap seorang daripada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini sebenarnya ada ID D5. Dan kita boleh semak bila kali terakhir tuan-tuan dan puan-puan akses kepada D5 ini. Sehingga ke nama. So kalau saya tengok kepada nama Encik Roland, kita boleh semak kan? Encik Roland buka berapa kali, pukul berapa dia buka, pukul berapa, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, ataupun kali terakhir dia buka 2019. Sewaktu dilancarkan. Termasuk pengetua-pengetua, jangan ketawakan dia. Pengetua yang ada ni pun kita boleh semak. Setiap guru yang ada di sekolah, setiap murid pun, kita ada 5 juta murid, setiap murid kita boleh semak. Bila mereka, kali terakhir mereka buka. Kita ada dashboard yang kita boleh semak. So this is the interface untuk D5. Ini ialah interface untuk guru. Setiap orang akan ada interface yang berbeza. Kalau tuan-tuan login sebagai pengarah JPN, sebagai timbalan pengarah, you punya interface berbeza. Bergantung kepada fungsi masing-masing. Jika login sebagai PPD, interface di hadapan ini berbeza. Jika login sebagai guru, berbeza. Jika login sebagai pentadbir sekolah, berbeza. Guru berbeza. Jika login sebagai murid juga berbeza. So this is interface untuk cikgu. Comel cikgu ni. Comel kan? Nahza binti Haji Abdullah. Comel ke tak? Comel kan? Nama sebenar dia terbalik kan? A-Z-H-A-N. Azhan. Yang buat ini dummy je. Yang buat ni nama dia Azhan. Tapi dia letak kat sini untuk tuan-tuan dan perempuan nama dia Nazha. Kerana kalau letak Azhan, dia muka dia tak comel lah. Yang ni muka dia comel. Nazha. Nama sebenar dia Azhan. So ini satu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap tentang teknologi dalam pendidikan, penggunaan teknologi, sebenarnya anak-anak kita, anak-anak murid kita terdedah dengan perkara-perkara macam ni. Sebab tu saya mula dengan ni. Murid kita banyak terdedah dengan perkara-perkara yang sebegini.
di luar sana. Bila mereka melayari internet, nama keluar Nahzah. Sebenarnya dia message malam-malam hantar message, nama dia Azhan. Sebab itu tadi dalam dasar pendidikan digital kita, teras yang pertama kita cakap tentang penggunaan secara bertanggungjawab dan beretika. Itu kesedaran tentang cyber security sangat penting. Dan itu juga kita ada dalam delima ini. Kesedaran tentang cyber security. Kerana di luar sana memang banyak kepada kabinet tentang scammer. Paling banyak kena scam guru kita bangga semua graduate. Semua ada ijazah. Daripada IPG ke, daripada universiti mana ke, semua ada ijazah. Tapi yang paling ramai kena scam ialah guru-guru. Jadi in April. Dan baru-baru ini pun timbul sekali lagi maklumat tersebut. So apa lagi murid-murid? Bila mereka melayari internet di luar sana, this is what they are exposed to. Benda-benda yang macam ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mereka log in menggunakan delima, rest assured, kita boleh jamin, berapa peratus jamin? 99.99% kita boleh jamin tidak akan terpedaya dengan elemen sebegini. Kerana semenjak dilancarkan, delima ini tidak pernah kena hack. Tidak pernah kena hack daripada unsur-unsur luar. Kerana apa? Kita bekerjasama dengan Cyber Security Malaysia untuk memastikan kita dah pagar dah. Macam tuan-tuan masuk rumah baru kan, panggil ustaz, pagar dinding rumah. Sama macam ni lah. Delima bila kita bangunkan, kita kerjasama dengan Cyber Security, kita pagar delima itu untuk pastikan ia tidak dapat dihack ataupun orang luar tidak dapat masuk dan mengeksploitasi pengguna-pengguna kepada delima ini. So we have done that. So since 2019 bila dilancarkan, ia tidak pernah dihack. Tetapi pada tahun 2020, 2021, apabila guru melaksanakan pembelajaran digital, mereka adakan Google Classroom, kita terima berita. Ada yang orang masuk kantor ke cikgu? Ada yang orang masuk dalam classroom itu dan pamerkan, masukkan gambar-gambar lucu. Ada dengar kan? Itu kerana cikgu-cikgu dia tak masuk masuk Meet dalam delima, tetapi sebaliknya dia menggunakan akaun Google peribadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru di luar menggunakan akaun Google peribadi, you boleh buat Google Meet. But you are in danger of being hacked by outside people. Itu yang terjadi bila guru-guru melaksanakan Google Classroom, Google Meet menggunakan ID sendiri. Tetapi kalau guru menggunakan ID delima, murid menggunakan ID delima, you will not be hacked, you will be safe. Alright? So this is the interface. Jangan lupakan tentang Cikgu Nahzah ni, Cikgu Azhan. Okay, this is the interface. So yang ada dulu ialah masuk Meet. Masuk Meet ini untuk guru set the classroom. Kalau dia nak buat secara dalam talian, pembelajaran dalam talian, dia boleh masuk Meet. Yang kedua ialah masuk classroom. Masuk classroom ialah di mana dia boleh register, dia boleh daftarkan semua kelas yang dia ajar. Kalau guru itu mengajar 6 kelas dalam seminggu, makanan dah sampai ni. 6 kelas dalam seminggu, kita boleh daftarkan ke semua 6 kelas tersebut. Guru tak payah daftar satu persatu murid dalam bilik darjah tersebut, dia boleh ekstrak daripada APDM. Betul Muhi? Nama dia Muhi. Nanti next session kita ubah. Guru tak payah type baru. Ekstrak daripada APDM, nama murid dan wujudkan classroom. Jadi dia boleh daftarkan setiap satu kelas dalam masuk classroom ini. Guru boleh bagi tugasan kepada murid, murid boleh jawab tugasan. Boleh buat tugasan
melalui masuk classroom, cikgu boleh tanda melalui masuk classroom, hantar balik kepada murid melalui masuk classroom. Sebenarnya setiap tahun awal persekolahan kita sering diganggu dengan isu beg berat, betul? Sebenarnya kalau cikgu-cikgu gunakan masuk classroom ni, buku tulis pun tak payah beli. Murid-murid tak payah beli buku tulis. Dia boleh buat semua aktiviti dalam ni. Tapi dia kena ada peranti lah. Kan, buku tulis 50 sen, nak beli peranti dekat IMIKA RM500. Tapi RM500 tu boleh guna lama. Kan? So, isu beg berat ini akan selesai. Buku teks tak payah bawa, buku tulis tak payah bawa. Apa yang perlu mereka bawa ialah hanya peranti ke sekolah. Jika kita dapat laksanakan nanti teras 4 tadi. Teras 4 tadi kita nak sediakan connectivity di sekolah dan juga peranti untuk murid-murid. So that is masuk classroom. Dalam masuk classroom ini juga, you boleh dapatkan satu dashboard, kita boleh kesan pelajar mana yang hantar assignment, pelajar mana tak hantar assignment. Melalui classroom ini juga kita dapat kesan kehadiran murid dalam kelas, siapa yang masuk engage, hadir di dalam kelas, siapa yang tak masuk. Macam Cik Roland tadilah, kita tahu bila dia hantar berapa assignment, katakan ada 20 kerja rumah, dia hantar 5 je, lagi 15 tak hantar. Kita boleh tahu. So bila guru-guru adakan perjumpaan dengan ibu bapa di hujung tahun, dia boleh tunjuk, anak tuan-tuan saya bagi 20 kerja rumah bagi mata pelajaran matematik, dia cuma hantar balik 5, lagi 15 dia tak hantar. So you can use the data yang ada dalam masuk classroom ini untuk bantu. Selain itu, dalam tempoh pandemik, kita juga laksanakan satu program dengan Media Prima, di mana NTV7 diubah jadi Didik TV. So mungkin tahun depan Didik TV mungkin akan kembali. Tapi buat masa ni, video yang ada, yang kita sediakan Didik TV itu, ada 12,400 lebih video. Itu ada di EduWeb TV. Ini adalah bagi kategori murid. Video untuk murid ada 12,424. Ini disediakan sewaktu pandemik COVID. Jadi perlu lihat, kalau lihat pada kategori Muhi, dari kategori daripada tingkatan 6 sehinggalah ke aktiviti co-curriculum, semuanya ada. STP, SPM, reka bentuk teknologi ada 119, prasekolah, guru-guru prasekolah ada 936 video berkaitan dengan prasekolah. So you don't have to worry. Cikgu-cikgu tak nak mengajar hari ni penat. Sebab daripada PD, baru balik daripada Alostar. Pengetua mengajar kan? Pengetua mengajar. Berapa period? 6 period. Baru balik Alostar, penat. Tak nak mengajar. Masuk dalam kelas, buka video. Buka video. Ini satu saya nak cakap, cikgu-cikgu yang mana dalam persatuan pengetua guru besar, you have to be careful. Baru ni kita dapat satu memorandum daripada persatuan Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Malaysia. Mohon supaya pengetua tidak perlu mengajar. Bagus. Memang kalau boleh kita kata pengetua tak payah belajar, mengajar. Pengetua fokus kepada pentadbiran. Okey, tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, di luar sana ada pelbagai skim perkhidmatan. Bila kita kata pengetua tidak perlu mengajar, ini bermakna saya boleh ambil pegawai daripada Jabatan Bomba yang grade 54 untuk jadi pengetua sekolah. Kerana apa? Dia hanya mengurus, mentadbir keuangan, mentadbir perjalanan sekolah. Saya boleh ambil daripada Jabatan Immigration, grade yang sama. Saya boleh ambil pegawai PTD, grade yang sama, grade 54 untuk menjadi pengetua. Saya tidak perlu cikgu untuk dinaikkan pangkat menjadi pengetua. This you have to be careful. Ini bukan hasutan ya.
Ini bukan hasutan. Tapi ini tuan-tuan kena berhati-hati kerana akan melibatkan profession tuan-tuan dan perempuan sendiri. Bila you kata guru yang menjadi pengetua tidak perlu mengajar, siapa-siapa dalam grade perjawatan yang sama boleh menjawat jawatan tersebut. So how do we protect? Bagaimana kita protect profession perguruan ini supaya hanya guru yang boleh jadi pengetua, ialah di mana tuan-tuan, puan-puan pengetua perlu mengajar. Pegawai bomba dia tak boleh mengajar. Pegawai PTD dia tak boleh mengajar. Hanya guru yang ada persijilan yang boleh mengajar. Itu kaedah kita untuk lindungi jawatan pengetua, guru besar di sekolah. Tapi kita dapat memorandum, dah banyak kali dah memorandum ni. Banyak kali dah pengetua. Tapi berapa pengetua angkat tangan? Tolonglah faham. Tolonglah faham. Tolonglah. Bukan untuk tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan dah lepas dah. Katalah kerajaan luluskan. Pengetua tak payah mengajar. PTD masuk. Siapa kalau jabatan katalah JPJ kan? JPJ dia dah naik 52, 54, ada ketua jabatan dia lagi 10 tahun nak pencen, dia dah 52. Dia nak cari tempat, kat mana nak masuk ni? Masuk sekolah jadi pengetua. Boleh sebab tak perlu mengajar. So you have to be careful with what you ask for. With what you ask for. Sebab tu dalam Islam pun dia kata, kan, Tuhan tak bagi apa yang you nak. Tuhan bagi apa yang baik untuk you. Jadi kalau Tuhan kata kena mengajar 5 waktu, mengajar 5 waktu cikgu. Okey? Jangan hantar lagi memorandum kepada Kementerian Pendidikan. Tak payah. Mengajar je lah. Kalau malas nak mengajar, buka Delima. Dalam tu ada banyak video. Tunjuklah video. Tunjuk video. Okey, cuba tengok video. Katalah pengetua guru besar mengajar tingkatan 1. Selalu pengetua ni mengajar kelas rendah kan. Tingkatan 1. Ada tingkatan 1. Ada 261 video. Kan? 1 minggu mengajar 5 waktu. Tunjuk je lah. 261 video tingkatan 1. Ini yang ada yang kita hasilkan melalui Didik TV. Melalui Didik TV. Kita ada banyak lagi video. So you have this, guru-guru pun ada, video untuk guru, Mohi tunjuk sikit. Video untuk guru, ada 12,762. Lepas ni jangan buat aduan dekat SISPA, pengarah BSTP menghasut. No, but that is the truth. Okay, that is the truth. Tuan-tuan kena sedar, perempuan kena sedar. That is the truth of what you are asking for. Of what you are asking for. Tuan-tuan yang minta ni. That is the truth. So you have to be careful what you ask for. So here you have the video untuk guru, ada 12,762. Basically 12,400 tu ada yang sama dengan murid, cuma dia ada penambahan sedikit. Okay, back to the main one. Mohi. Okay, dalam Delima ni juga, siapa yang ada buka Delima dalam minggu lepas? Ada, angkat tangan. Yang buka Delima minggu lepas? Tak ada? Bulan lepas. Ini berapa bulan? Bulan lepas. Tak ada. Tak payah buat kajian, saya tahu siapa yang buka. Saya nak tengok you are honest or not. I can tell you, you give me your name, I can check. You buka ke tak buka, bila kali takhir, even pukul berapa Cik Roland, saya boleh tahu pukul berapa you buka. Dan berapa tempoh. Buka sekejap sebab tertekan. 5 saat aja ada tu. Dia tertekan kot, saya cakap. Dia buka, ada Delima. Tekan login, tertekan. Masuklah sekejap, keluar balik. 5 saat je, tertekan. Okay, so this is Delima. Kalau tuan-tuan lihat, World Economic Forum tadi saya cakap 2023 dia keluarkan laporan mengenai AI, penggunaan AI dalam teknologi dalam pendidikan. Dalam Delima, we have AI. Ini untuk guru AI kita tak buka lagi untuk murid, kita masih menjalankan kajian. I was hoping Intel datang. Sebenarnya Intel bekerjasama dengan kita juga untuk wujudkan AI bagi murid. Latihan AI bagi murid. So this is latihan AI
untuk guru. Kalau tuan-tuan dah lihat di sini ada 14 item. Dalam ikon AI itu ada 14 item. Cik Yusof dulu saya bentang dekat Mesyuarat Pengurusan Pendidikan KPPM sewaktu di Kelang. Sewaktu di Kelang, masa tu ada 4. Kelang bulan berapa? Bulan 8. Ada 4. Pada bulan 9, saya bentang kepada guru-guru besar Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, masa tu ada 8. Sekarang kita ada 14 item di sini. 14 item, kalau tuan-tuan lihat, 5 daripada item AI ini ialah untuk latihan. Untuk latihan. So you want to learn about AI, you want to know how to use AI, you can go to 5 items. This one is Artificial Intelligence in Education by the International Society of Technology in Education, ISTE. Dia menyediakan latihan. Can we click on that and see? Okay, ISTE, Artificial Intelligence in Education, dia berikan latihan untuk guru, untuk pentadbir. Macam mana nak gunakan AI dalam pembelajaran dan juga untuk tugasan tuan-tuan dan puan-puan di sekolah. So ada banyak kursus. Just scroll down quickly. Kita tak ada banyak masa sebelum kita disingkirkan daripada sini. So you have a lot of AI. Bawa lagi. Ada free practical guide untuk atas sikit. Okay. Elementary educator, secondary educator, elective educator, computer science educator, AI ethics dan guide. Tadi kita cakap pasal etika. Ada juga penggunaan AI. So latihan ada banyak. Back to the mainframe. You kena tengok sendiri ya. Back to the mainframe. Okay, ISTE, kita ada Khan Academy. The second one, Khan Academy ini juga sediakan latihan penggunaan AI dalam pendidikan. Then you have also AI 101 for teachers. Kan ada buku AI for Dummies. So ini ada AI 101 for teachers. Jadi cikgu nak tahu mengenai AI, 101 maklumat ada di sana dan boleh diikuti dengan mudah. Dia bukan mudah, modul dia ada yang 2 minit je. You baca 2 minit. Ada yang 9 minit, ada yang beberapa modul yang you kena belajar dan fahami untuk bantu menggunakan AI di sekolah. Sama ada melalui pentadbir sistem ataupun sebagai guru yang mengajar dalam kelas. Okay, so you have Learn. Learn ialah melalui Microsoft. Can we click on that, Mohi? Learn ni ialah Microsoft. Okay, kalau you tak nak percaya kepada International Society of Technology in Education, you boleh tengok pada Microsoft. Scroll down, Mohi. 2 minit je introduction. 2 minit. Saya telah mengikuti kursus AI. 2 minit je baca introduction. Kan? Introduction to AI 9 minit. Generative AI 7 minit. Large language models, use AI power image generation capability effective. AI in education. Semua sikit-sikit je. Dia tak akan bebankan you. Tapi dia akan perkenalkan bagaimana AI itu boleh digunakan. This is Microsoft. Pergi Google punya. This is Bard, not Bard. Go to mainframe. Pergi Google punya. Sebelah Bard, sebelah kiri Bard tu. Semalam sampai pukul 12 dah bincang ni. Okay, this is under Google. Tadi Microsoft dari International Society, Microsoft, this is under Google. So kalau lihat Google pun ada video introduction to generative AI. Tadi Microsoft bagi introduction 2 minit, you kena baca. Here Google bagi video. Malas nak baca, on video, duduk tengok. Kan? Introduction, document on generative AI, on reading, generative AI quiz, macam mana nak gunakan AI untuk quiz, macam mana nak gunakan AI untuk reading. Scroll down. This is explore, Mohi. Go explore. Okay, this is explore. Kalau yang dah advance, ada guru-guru dah advance, dia nak belajar lebih lanjut, scroll down lagi. Ini ada pelbagai kursus lagi yang boleh diikuti.
Google Cloud, nak belajar macam mana nak simpan data dalam cloud, you boleh masuk melalui sini. So all this is available, readily available untuk guru, untuk pentadbir. Okay, untuk pentadbir. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan selaku pentadbir, you would rather watch TikTok, kan? Tak nak baca Google punya, tak nak tengok video Google, nak tengok TikTok, nanti saya suruh Puan Mas Liza buat TikTok. Puan Mas, boleh ya? Ada pelbagai kaedah. So all the data is actually available here. Let's look at one AI. Tadi ada lima agensi yang menyediakan kursus AI untuk kegunaan guru pentadbir di sekolah dan juga di JPN PPD. Mainframe, go to BART. Now go to BART. Just point balik. Kita ada BART, kita ada Bing, ChatGPT, you ada Cloud, Claude dalam bahasa Perancis ya, Claude, dan juga Perplexity. Itu adalah AI yang boleh digunakan oleh guru. Macam mana dia boleh bantu guru AI ini? Yang pertama, guru nak buat lesson plan. Nak buat lesson plan, tak payah buat apa dah, tak payah pecah kepala. Type saja. Lesson plan apa? Go to BART. Go to BART now. Okay, this is BART. BART adalah satu AI yang boleh membantu. Can you scroll down? Scroll down sikit. Okay. So, prompt. You cuma type dekat sini. Katalah kita type lesson plan. Lesson plan. Tabiat pemakanan haiwan. Dia pandai bahasa Melayu. So, lesson plan bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya tabiat pemakanan haiwan. Generate. So BART carikan, BART sediakan lesson plan untuk guru-guru kita. Oh, lemau lah. Can you scroll down? Can you log in? Sebab Cikgu Nazhar ni dia tak banyak belajar. Dia tak guna. So BART will actually learn how you learn. Can you log in, use my account? It's already there. Okay. Alright. This is lesson plan. Tadi kita kata lesson plan tabiat pemakanan haiwan. Tengok dekat atas. Lesson 1, tabiat pemakanan haiwan. Subject Science tahun 3. Tahun 3. Learning objective. Student will be able to define. Apa objektif pembelajaran? Student dapat mengenal pasti tema. Herbivore, carnivore, omnivore. Student classify animal based on eating habit. Students will be able to explain importance of balanced diet of animal. Objektif pun dah ada. So RPH, cikgu tulis dekat BART aja. BART sediakan RPH. Scroll. Materials, apa nak digunakan? Procedure, introduction. Apa aspek pembelajaran yang pertama? Pengenalan. Begin by asking student name of some of their favorite animal. Apa haiwan kegemaran Tuan Haji Mael? Haiwan kegemaran apa? Kucing. Tuan Haji Awi? Kuda. So dah ada dah, BART dah cakap dah apa nak buat. Kali pertama, okay. Then explain. Animal comes in shape and sizes. Today kita akan belajar different types. Apa activity? Divide students into small group. Bagi kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Give each group a set of pictures. Ask students enter to group according to herbivore. Bawa lagi discussion. Ada tema boleh buat discussion session. Ada assessment. Penilaian. Apa nak buat dengan penilaian? Ask student to complete a worksheet or a quiz. Student jawab worksheet ataupun quiz. Gunalah apa Kahoot ke apa buat quiz. Right? Conclusion apa? Extension activity. This is very important. Just scroll down to extension activity. Extension activity have student research. Student balik rumah buat research mengenai apa yang perlu dilaksanakan. So ini pembelajaran di mana murid sendiri belajar. Cikgu will have limited
The limited role, dia bagi instruction saja. Bagi instruction nak buat apa, student cari sendiri. Extension activity, students create poster, to write a story. Write a story. So kalau saya pelajar, saya ada AI, saya boleh tulis juga dekat AI tu. Saya boleh pergi dekat Bard, saya boleh tulis. Write a story on animal eating habit. Nanti Bard tuliskan. So here differentiation, ini sangat penting. Tadi kita cakap mengenai pembelajaran terbeza. Pelajar belajar dengan pace yang berbeza. So here, untuk students who need additional support, pelajar yang perlukan tambahan, apa yang boleh lakukan? Provide them with a list of definition of key terms. Untuk pelajar yang ready for a challenge, have them research on specific animal diets and explain how it's adapted to its environment. So dia terangkan, student yang lemah macam ni, students yang advance sikit macam ni boleh buat. Kalau perlu bahan lagi, tekan pada Google it. Scroll down, lesson on tabiat pemakanan haiwan, just click on that. No. Dekat bawah tu, ya. Dia bawa kepada, ini ialah open source. Ini ialah open source. Tadi dia punya RPH dia sediakan, ini ialah untuk dapatkan bahan-bahan tambahan. Tadi kata guna worksheet. Ada tak worksheet kat bawah? Cuba turun balik. Live worksheet tadi kan? You have live worksheet, tabiat pemakanan haiwan. Cikgu tak payah buat apa dah pun. RPH buatkan, ChatGPT buatkan, Perplexity buatkan, worksheet pun mereka boleh buatkan. Ada dah. Cikgu buat apa? Bagi je kat murid. Lepas tu duduk main TikTok. Sebenarnya tak ada alasan cikgu-cikgu di sekolah tuan-tuan dan puan-puan yang mengatakan beban tugas guru. AI sangat mempermudahkan tugas guru. Betul. Kalau karangan, tadi saya kata AI boleh buat karangan. Siapa daripada negeri Perak? Negeri Perak? Tak ada. Semua tak berani mengaku Negeri Perak angkat tangan. Mana wakil JPM Perak? Tak ada. 5 orang je daripada Perak, Mas Rizal. Perak hari tu, pada bulan Ogos tak silap saya, dia buat satu program. Pelajar-pelajar bertanding berucapan awam tentang kesetiaan kepada raja dan negara. Peranan dan tanggungjawab pelajar terhadap kesetiaan kepada raja dan negara. So, saya jadi hakim. Saya jadi hakim untuk bahasa Inggeris lah. So what I did, sebelum saya masuk ke Dewan untuk pertandingan tu, Sultan Nazrin was there lah. Sultan Nazrin datang apa semua. Saya guna Bard. Saya tulis Bard tu, responsibility of citizen towards king of the nation. So Bard keluarkan karangan, apa isi-isi utama dia, apa semua. Lepas tu bila pemidato tu naik ke pentas, wah, saya dah ada lah, tak payah, senang kan. Saya dah ada lah maklumat isi pertama sepatutnya macam ni, kita hormat kepada rukun negara, bendera, perlembagaan negara, apa semua kan. So apa isi-isi semua saya dah ada. So bila pemidato naik ke pentas, ada beberapa pemidato ni macam cacah marba lah isi dia. Budak sekolah, ada seorang pemidato ni sangat bagus isi dia. Sebiji macam Bard tulis. So, dapat markah tambahan sebenarnya. Inovatif. Dia sangat inovatif, dia belajar daripada tu sistem. Dan dia deliver dengan baik. Sebab pertandingan ni ialah bagi perucapan awam. So, he delivered his speech very well. Okeylah, cukup lah tengok worksheet tu. Tengok lain. Adik tak sekolah hari ni ke? Kenapa ada budak sekolah kat sini? Okay, so this is Bard. Go back to the main one. So selain daripada Bard, you ada juga Bing, you ada Chat, you ada Cloud, you ada Perplexity, lebih kurang semua sama. Dia kata guru buat quiz, guru malas nak fikir soalan nak buat quiz, you boleh pergi dekat yang ni, yang macam Flash ni, Conquer AI.
Conquer AI ni bantu guru-guru untuk buat quiz. Can you click on that? I have half an hour. Selalu saya bagi ceramah sampai malam. Malam masih muda. Malam karaoke lah kan. Okay, so Conquer boleh create quiz. You can create quiz. Tadi kita cerita pasal tabiat pemakanan haiwan. Benar dah Cik Usop dengar saya cakap tabiat pemakanan haiwan tu kan. Kita cerita pasal fotosintesis. Kita buat quiz pasal fotosintesis lah katakan. Eja pun salah. SYN. Klik next. Dia boleh cakap. Kita nak jenis soalan macam mana? Click on question type. Question type. Multiple choice, mix, read and respond, fill in the blanks. Cikgu boleh pilih soalan bagaimana yang hendak dicipta. Language, number of question. Nak 5, nak 10, nak 15, nak 20, nak 25. Boleh pilih di situ. 5 sudah Moi. Okay. Level grade. Katalah okay, grade kindergarten, first grade, second grade, third grade. Boleh pilih di sana. 6th grade, language input. Klik language input, English UK lah. Okay, generate. Boleh sediakan, boleh masukkan reading material. Kalau you want reading material, student baca dulu sebelum dia jawab. Alright, baca dulu sebelum dia jawab. You can do that also. Tapi tadi dia dah buat aktiviti kan? Dia dah buat aktiviti melalui AI tadi. Sekarang kita nak create soalan saja mengenai fotosintesis. So ini pun AI boleh bantu cikgu sediakan. Dan bagi jawapan. What is the process by which plant convert light energy into chemical energy? What is the process? The process is known as photosynthesis. Next, second question. You boleh validate the answer with Google search. Boleh check. Kalau cikgu tak faham, cikgu boleh check, cari betul ke tak betul jawapan tu. Okay, second question. Where in the plant does photosynthesis occur? Dekat mana pada tumbuhan itu photosynthesis berlaku? So proses itu berlaku pada daun. So ada 5 soalan di situ. Tadi kita minta 5 kan? Kalau nak soalan pelbagai mode, dia kena isi tempat kosong, boleh isi tempat kosong. Jadi bila dah ada dekat sini, what they do is dia klik dekat hujung kanan tu ada share. Dia klik pada share, dia akan bagi satu link. Copy link tersebut, letakkan dalam masuk classroom tadi. Kan awal tadi kita ada masuk classroom, cikgu tu mengajar darjah 6 ke satu kelas sains, masukkan link dekat situ, bila budak buka tekan pada link tersebut, dia akan keluar soalan-soalan ini tanpa jawapan. Right? Budak jawab, hantar balik pada cikgu. Cikgu tak payah tanda pun. Tuan-tuan, puan-puan, pengetua, cikgu tak payah tanda. AI ni tandakan. Dia bagi tahu berapa orang betul nombor 1, berapa orang betul nombor 2, berapa orang betul nombor 3. Berapa orang salah semua. Cikgu tak payah tanda pun. So apa yang beban tugas guru? Beban tugas guru, beban tugas pengetua, guru besar, beban tugas PPD, JPN, ialah untuk buka delima. Itu you all punya beban. Because you all tak buka. It's there. It's ready to be used. Ada di sana untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam pengurusan ini. Okay, this is AI. Go back to the main frame. Dek, senang dek nak buat kerja rumah. Betul. Bicara cikgu, pinjam ID delima cikgu. Senang nak buat kerja rumah. Kenapa dia orang tak pergi sekolah? Ada apa? Pembuluh tangan. Okay. Alright. Okay, so this is AI. Go back to the main one. Go back to the main one. Okay. Daripada AI, second one is textbook. Can you click on that? Buku teks digital. Buku teks digital. Tadi kita belajar tabiat pemakanan haiwan. Di sini ada close to 800. Ada lebih kurang sikit lah daripada 800 buku teks yang disediakan secara digital. So budak-budak tak nak bawa buku teks, isu beg berat tadi, semua buku teks ada di sini. Tadi kita belajar sains tahun 3. Tengok sains tahun 3 Mohit.
SK ada, SJKC ada, SJKT ada, sekolah pendidikan khas ada. So SK, type science, map, buku teks, science tahun 3, SK. So this is the textbook. Tengok muka surat kandungan. Okey, kandungan. Tadi kita cakap pasal haiwan, tabiat pemakanan haiwan, muka surat 62. Klik kat situ. Couldn't preview, Mui. Problem. Kata tadi 5G. Semalam saya tanya dia, Mui, boleh tak ni? Dia kata, boleh bos, saya guna 5G. Oh, 5G lah kau. Mana? Tabiat pemakanan haiwan. Bukan manusia. Klik 62, dia terus pergi dekat muka surat. Cikgu tak payah penat, scroll dari muka surat 1 sampai muka surat 62. Tak payah cikgu. Klik aja kat situ, dia bawa terus muka surat 62. Ceritalah tabiat pemakanan haiwan. Tadi dah buat aktiviti, nak suruh budak baca, bacalah dalam buku teks ni, dah ada dah secara digital. Alright. So di BSTP, melalui Trust 4, kita juga membantu menyediakan bahan-bahan interaktif. So selain daripada buku teks digital, selain daripada video, kita juga sedang sediakan gamification. So kalau nak belajar mengenai tabiat pemakanan haiwan, dia macam main game. So tak payah lagi baca buku A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's like playing a game. Okay, gamification. Itu kita sedang bangunkan. But it will take time. It will take time for us to develop that. Sebab setiap satu mata pelajaran, setiap satu topik itu hendak dibangunkan. So ia akan ambil masa sedikit. Okay, go back to the main one. Very quickly, now is 10:07. I have 23 minutes. Okay, second one is bahan-bahan interaktif. Third one, point here. Bahan-bahan interaktif, click on that. Okay, just point. Ini ialah PH, Interactive Simulation. Guru-guru sekolah menengah yang mengajar sains, mathematics dalam bahasa Inggeris, dual language program, ada banyak bahan di sana. Tapi ini adalah daripada open source. Open source maknanya bahan daripada luar. Bila you click on that, yang ni cikgu kena kerja sikit lah, jadi simulation. Scroll down. Physics, chemistry, maths, bio, semua ada. So cikgu kena cari yang mana satu yang bersesuaian dengan dirinya, yang hendak digunakan dalam kelas. Video tu boleh diakses melalui ini. Okay, back to the mainframe very quickly, Mohi. Kita ada Minecraft juga. Ini ialah akses bahan digital. Okay, kita ada Minecraft Education. Dan ya, Minecraft Education kita akan beri license dia dengan harga $5 untuk seorang murid. So 5 juta murid, kita ada 5 juta darab 5 lah. So 25 juta yang kita perlu bayar kalau kita nak bayar belikan license untuk setiap murid. So kita selalu tahun lepas kita beli 1,500 license. So sekolah tak payah beli license, pelajar boleh guna. Bila guna dalam Delima, dia boleh guna banyak kali. Kalau di luar tuan-tuan beli license, sum yang BPM berikan itu boleh guna 10 kali je. Pelajar guna 10 kali dah tak boleh. But here dia belajar melalui games, gamification. Sangat menarik. Ada seorang ustaz guna Minecraft untuk mengajar mengenai air mutlak. Tahu air mutlak? Kan? Kita tak tahu. Dia mengajar pendidikan Islam, cerita pasal air mutlak, mencari air mutlak menggunakan Minecraft. Kalau cikgu-cikgu, pengetua semua dah tertidur kan tengok Minecraft ni. Tapi budak-budak dia suka, dia explore. So ada banyak, building a Mars rover, building molecules, block. Dia belajar mengenai pengaturcaraan, coding, computing, problem solving, semua itu ada dalam ciri-ciri schools for the future dalam World Economic Forum. So this is one example Minecraft. Next one, Mohi, tunjuk pada Interland. This is Interland. Ini mengenai keselamatan cyber. So kita tak bagi modul 100 muka surat untuk pelajar baca mengenai keselamatan cyber. Nak baca tak kakak? Kalau saya bagi, nah cikgu, 100 muka surat modul baca. Lepas ni kita buat ujian.
mengenai keselamatan cyber. Bagi Cik Aziz mau, Cik Aziz mungkin baca lah. Tapi kalau saya tak baca. So what we did dengan MDEC, kita bangunkan Interland. So Interland ni belajar mengenai keselamatan cyber. So dia pergi explore macam planet-planet. Ada 4 planet, 5 planet yang dia boleh explore. Dia boleh pergi setiap satu dan ada quiz yang dia kena jawab. So dia belajar melalui bermain game. Belajar mengenai keselamatan cyber dengan bermain game. Okay, this is one. You can explore this Interland. Back to the main one. We don't have much time. Sebab mereka tak bagi saya banyak masa. Dia kata, oh, Tuan bukan pengarah BPSH lagi. Kalau Tuan pengarah BPSH, kita bagi lebih masa, dia kata. Yelah. Okay. Back to the main one. Kita 20 minit je. Okay, you look yang ada globe tu kan. Globe tu akan bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada Perpustakaan Negara Malaysia. So daripada Sarawak, daripada Sabah, you tak payah terbang ke Semenanjung, pergi ke KL untuk pergi ke Perpustakaan Negara Malaysia. Semua bahan, semua buku yang ada di Perpustakaan Negara Malaysia boleh diakses melalui link ini. So you just click on that, you can have access to the books at the National Library. Tak perlu pergi. Nak pinjam, boleh pinjam secara dalam talian. Kalau tak suka dalam talian, nak baca buku tersebut, ada peminjaman di mana Perpustakaan Negara Malaysia boleh postkan buku tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Betul kan Muhi? Betul. Alright, so Perpustakaan Negara Malaysia, e-sumber dia ada banyak lah. Scroll down. Lagi bawah. So you can log in dekat sana. Okay, untuk dapatkan bahan-bahan dalam Perpustakaan Negara. Okay, back to the main frame. Main. Okay. Next, yang hujung sekali ialah sumber rujukan PDP. Click on that. Yang ini ada semua, ada majoriti bahagian lah. Kalau tengok BPSH ada tak? BPSH ada tak? Ada tak BPSH? Kena block. No. Ada BPSH dalam plan. Kan ada plan tu? Plan tu bawa BPSH lah. Okey. Tak suka tekan pun. Okey. So bahagian-bahagian, setiap bahagian dia dah bangunkan satu link sendiri. So you nak belajar mengenai pentaksiran. Cikgu kata dia tak faham macam mana nak buat pentaksiran bilik darjah. Klik on link lembaga peperiksaan, dia ada body modul dia yang boleh dipelajari, dia boleh terangkan macam mana nak buat pentaksiran bilik darjah, macam mana nak buat pentaksiran berasaskan apa benda ke, semua ada. E-compact. So boleh ikuti kursus-kursus di sini. Back to the main frame, Mohim, we don't have much time. LP, BPK, BPI, BPSK. BPSK pun ada. Kita cakap mengenai kesejahteraan minda. Guru nak stres, kan? Mental health ada di sana. Ada di sana. Begitu juga ELTC untuk bahan interaktif dalam bahasa Inggeris. You have the materials over there. FAN, can you click on FAN? This is yang baru kita add melalui EPRD, ialah financial education. Okay, literasi keuangan. So you have literasi keuangan. Scroll bawah lagi. Ada banyak video. Okay, no, scroll up slowly. Modul ada, video ada, komik ada. You pilih lah. You nak baca, klik modul. You nak tengok video, klik video. You nak komik, you klik komik. So students can learn in various methods. Tak faham baca, tengoklah video. Tak suka tengok video, bacalah komik. Bawah sekali. Bawah lagi. Lepas tu boleh masuk pertandingan. You dah go through, ada pertandingan yang boleh disertai. So financial literacy. Tak payah pecah kepala cikgu macam mana nak buat program financial literacy. Ya, kita ada banyak lagi di sini. Okay, next mainframe balik. Main one. Again, Arkib Negara. Arkib Negara juga menyediakan akses kepada pusat-pusat memorial yang ada di Malaysia. Click over there. So kita nak cakap pasal memorial, nak cerita pasal kemerdekaan negara, kan? You klik dekat sini je. Klik dekat sini. Memorial nak tengok mana? Memorial Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein On, Ghaffar Baba, Memorial Negarawan.
Memorial, pengisytiharan, kemerdekaan, Rumah Merdeka, semua ada di sana. So, kita boleh cakap, okay, hari ini kita nak cerita pasal kemerdekaan. You talking about sejarah kan? 31 Ogos kita nak sambut kemerdekaan. Hari ini kita nak cerita pasal kemerdekaan. Saya baru balik daripada Alustar ni, penat, tak boleh nak mengajar. You pergi kat sini. Klik kat situ, kemerdekaan, Rumah Merdeka, katakan. Budak klik, dia masuk, dia boleh pergi. Macam seolah-olah mereka berada di sana. Pintu masuk apa ada, masuk dekat sini, belah kiri, belah kanan apa ada, semua dengan deskriptif. Kalau cikgu rajin, sediakan worksheet. Budak ada tugasan. So dia masuk di situ, bukan dia tengok je, tapi dia ada tugasan untuk dia habiskan. Right? So learning is like this. Jangan pergi, yang belah kiri tu pergi tandas. Sini. Masuk. Belah kanan pergi kantin. Saya dah cuba dah. Masuk dalam. Okey, gambar ni gambar apa? Klik dekat gambar. Dia ada butiran kan? Dia ada bagi butiran. So you boleh naik dekat atas apa semua. Bilik ni diguna untuk apa? So you have to explore. Cikgu-cikgu kena explore dan sediakan satu worksheet supaya pelajar dia go through here, masuk di sini dan dia ada tugasan yang dia perlu selesaikan. Cikgu duduk main TikTok. Macam tadi lah. Okey, Shopee, Lazada, buat konten kan. Okey, kami. You explore sendiri. Malah nak cakap. Okey, back main one. Okey, then you have Google. Ini yang disediakan oleh Google Apps. Ada banyak yang digunakan. Yang boleh kita gunakan ada Planet Earth. Planet Earth ni pelajar pernah tengok guru-guru gunakan untuk tempat-tempat. So kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan nak cerita pasal Gua Niah dekat Kedah ni kan. Dekat Kedah apa Gunung Jerai. Tapi dekat Sarawak lain, dia ada Gua Niah dia kan. So tak payah bawa budak pergi minta peruntukan daripada JPN, daripada PPD, OS 42, OS 21 untuk cikgu, tak payah minta. Pergi dekat Google Earth, you boleh layari di sana. Boleh tengok sendiri, masuk macam ni, masuk dalam gua. You boleh belajar. Okey. Ni cerai. Boleh buat projek, boleh bagi projek. Nak buat apa? Tengok kat sini, yes, but what do you do with that? Pergi lihat apa yang ada dekat Gunung Jerai. Tak ada saya kan? Okey, selamat. Okey, mari, next. This is Google. You have Microsoft juga lepas ni. This is Microsoft. Tadi ada Minecraft juga. Dalam Microsoft ni, if you remember, kita ada Microsoft Teams. Microsoft Teams ni sama juga dengan Google, masuk kelas ni, Google Classroom, Microsoft Teams. Tapi dalam Microsoft ni ada satu yang sangat penting yang dipanggil Reading Progress. Reading Progress ini membantu murid belajar. Pada tahun lepas kita dah rintiskan pada bulan Oktober. Waktu DRJ ada Reading Progress. Reading Progress ni dia bantu pelajar untuk membaca. You'll be surprised. Tanya BPSH, Tuan Haji Umar, Cik Umar, berapa ramai murid yang tidak boleh membaca dan menulis di Malaysia ni? Last year we gave the details. Sebelum program ini kita laksanakan, kita kalau secara keseluruhan sekolah rendah saja, you have about 400,000 students who cannot read. Yang ada masalah literacy, yang ada masalah numeracy. Sebab itu you ada tadi BPSH dia ada plan, betul? Plan ni untuk murid-murid yang ada masalah literacy, numeracy. Kita gagal dalam sistem pendidikan kalau selepas 11 tahun kita belajar, murid masih tidak boleh membaca, murid masih tidak boleh mengira. Then you are a failure. 11 years of education, tapi murid masih tidak boleh membaca. So 11 years. So dalam Microsoft Teams ada Reading Progress. Reading Progress itu cikgu berikan teks, murid baca. Murid baca, dia boleh rekod. Murid baca, yesterday I go to perhentian Eastland. Kan? Automatic sistem AI itu akan cakap, oh, it's not Eastland, it's island. I see the starfish turtle. Starfruit turtle, not starfish, starfruit turtle. Penyu belimbing. So dia akan bagi apa yang betul dia. That sistem AI itu akan bantu murid belajar membaca dengan betul. Bulan depan dia baca lagi.
During the holidays, my family and I went to Redang Island. Sekali lagi Island. Sistem tu akan alert. Dia cakap, sebentar, you dah buat kesalahan ni 5 kali dah. Ini kali kelima you sebut Island. So dia boleh detect murid dah berapa banyak kali buat kesilapan, apa yang sebetulnya dia akan terangkan balik kepada murid. So sekarang ni Microsoft telah bangunkan untuk bahasa Melayu. Right? Untuk bahasa Melayu. So you nak belajar bahasa Melayu, macam mana nak membaca dalam bahasa Melayu, you can go to Microsoft Teams juga. Dia ada bahasa Melayu, dulu kita rintis dengan bahasa Inggeris, they have that in bahasa Melayu. So pelajar boleh belajar sendiri, dia boleh improve pembacaan dia dengan sendiri tanpa perlukan guidance daripada guru. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, literacy dan numeracy sangat penting. BPSH, kita juga jaga sekolah dalam penjara, betul? Okey, sekolah dalam penjara ada 2 jenis. Satu sekolah integriti, satu sekolah Henry Geni. Sekolah integriti ialah bagi murid-murid yang didakwa di mahkamah sivil. Sekolah Henry Geni bagi murid-murid yang didakwa di mahkamah juvenil. So mana yang didakwa mahkamah juvenil didapati bersalah, masuk Henry Geni. Mahkamah sivil diadili sebagai orang dewasa, masuk ke sekolah integriti, which is sekolah dalam penjara. Kebanyakan murid yang berada dalam sekolah Henry Geni, sekolah integrity, most of them have problem with literacy dan numeracy. Dia tak boleh membaca, dia tak boleh mengira. Betul ke? Waktu saya di pengarah BPSH dulu, betul lah. Betul kan? They have that problem. That is why under BPSH dulu, kita juga ada unit yang jaga sekolah dalam penjara. That is what you find. Kebanyakan mereka ada masalah literacy dan numeracy. Tapi bila dalam penjara, kita perkenalkan, kita ada sekolah dalam penjara, mereka tak ada mana nak pergi, dia belajarlah membaca, dia belajarlah mengira. Bila dia boleh membaca bahasa Melayu, mata pelajaran sejarah menjadi sangat mudah. Mata pelajaran sains boleh difahami, mathematics boleh difahami. Sebab itu kalau you lihat kepada statistik, tanya Cik Umar, statistik murid yang dalam penjara ni, Cik Umar macam terperanjat je, tak tahu ke? Murid dalam penjara ni sebenarnya dia ada peningkatan kepada pencapaian mereka. Daripada tak boleh belajar, dia menyimpang ke arah kiri, lakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dia belajar hanya dengan memahami, membaca. Dia dapat capai kemahiran membaca dan mengira itu, mereka dapat mempelajari dengan lebih mudah mata pelajaran lain. Mereka ambil SPM dan dapat berjaya dalam SPM. Dapat kredit dalam bahasa Melayu, kredit dalam sejarah, boleh keluar dan ada pencapaian. So untuk sekolah dalam penjara pun kita ada delima. Tapi delima kita lebih pagar dia lebih besar supaya mereka tak boleh keluar daripada apa yang ada dalam delima. Macam tadi kita ada Google It. Sebab tu kita Google It dapat bahan daripada sumber luar. Dalam bagi sekolah dalam penjara mereka tak boleh akses kepada benda-benda luar, hanya yang ada dalam delima. Okay, very quickly, this is Microsoft. I have 7 minutes. Balik mainframe. Microsoft apps, other apps, click that. Other apps ni ada banyak apps. Ada banyak apps. So di sini sebenarnya boleh digunakan oleh guru-guru dan semuanya percuma. You have Kahoot, you have apa benda lagi, Canva, semuanya diberikan secara percuma. Kalau di luar Kahoot, cikgu-cikgu kena bayar $77 setahun. $77 setahun. Tetapi login melalui delima, dia bagi the professional version secara percuma. Secara percuma untuk guru-guru dan murid gunakan. Juga pentadbir. Okay, here click on scholastics very quickly. Kita juga ada scholastics. Ni bila you klik masuk kat sini, pergi kat sandbox, explore sandbox. Okay, dia ada scholastics ni ialah pembangunan data. Cikgu tak payah pening kepala, dia dah sediakan satu dashboard untuk data. Boleh ambil daripada masuk classroom, extract data tu masuk ke sini untuk dia sediakan satu dashboard untuk admin, pentadbir, untuk guru, untuk guardian, ibu bapa pun boleh dan murid pun boleh. Ini yang tadi kita kata boleh tengok tu. Okay, go to admin tadi, scroll down a bit. Boleh tengok bandingan sekolah. Di PPD, di JPN, you boleh bandingkan sekolah-sekolah. Dari segi attendance, dari segi absentee, cuba klik on absentee. Chronic absentee. Dekat atas, on the left, Mohi, left,
home report. Okay, this is attendance. Attendance dashboard. Satisfactory, at risk, moderate chronic, dan yang paling teruk ialah extreme chronic. So dia sediakan dashboard. So guru-guru daftar dekat sekolah, daftar, dan di JPN, di PPD you boleh tengok. Berdasarkan kepada sekolah. Ini contoh, berdasarkan kepada sekolah. BFC High, MSB Elementary, dia boleh tengok. So sekolah mana? So sekolah kalau tengok NS High ni, banyaknya ialah satisfactory. Ada beberapa, about 15 to 18% yang memerlukan perhatian. So you can look at this. Lagi bawah. Berdasarkan kepada hari pun boleh tengok. Statistics is there, the data is there for you to evaluate. So senang nak pinpoint sekolah mana, nak pergi untuk PPD, nak tengok sekolah mana. Alright, tengok pada teachers. Click on teachers. Tadi admins, ini teachers. Okay. Ini assignment. Assignment graded. Guru telah menanda, selesai menanda 99% of the assessment. Dia dah selesai tanda. Assignment completion ada 70%. Berapa kerja rumah yang complete? 70%. On time assignment 20% saja. Maknanya ada 80% assignment yang murid hantar, not on time. So you can check on that. Boleh send high five. Grade 3 assignment yang belum di grade. Missing work ada 19 daripada murid. Okay, yang perlu didapatkan. Re-engage seorang murid. Ada seorang murid yang sangat kritikal. Perlu re-engage kerana satu assignment pun dia tak buat. So you can identify on that. Atau kepada murid standing on time, semua assignment dia lengkap, boleh send high five to them. So you can send high five untuk berikan kepada mereka. Okay, scroll down. Ini bagi setiap murid pun ada. Assignment complete ada 17, assignment completion 81%, assignment completed on time 90%. Trend dia macam mana? Scroll to the left, to the right. To the right. Right, not down, right. Boleh right? Ke kanan, tak boleh? Touch screen ke tak dia punya? Tak, okay. Right, but you can look at this, right? This is Schoolistics. Back to the main one. So Schoolistics ni dia bagi yang free version tu ada dengan secara percuma. Okay, ada banyak lagi apps. Tadi dalam AI kita terlepas AI yang kita ada buat, kita juga ada AI untuk image. Tuan-tuan dan puan-puan nak buat persembahan, PowerPoint presentation, murid nak buat projek mengenai image. Can we go back to AI? Dia sebenarnya ada kat sini. Okay, go back to AI. Kita ada dua. AI Bing untuk image creator dan juga AI untuk Pixel, AI image generator. So you click on that. Kita nak buat persembahan, PowerPoint. Are you logged in? Login ke tak? Okay, login. So ini percuma tuan-tuan dan puan-puan, dia bagi untuk AI image ini secara percuma. Katalah kita nak tengok Chinese girl, ada Chinese kat sini tak? Ada Chinese? Tak ada Chinese? Ada? Okay, Chinese girl, yes, Chinese Sarawak ke mana? Semenanjung? Penang ah? Ipoh Mali? Okay. Chinese girl riding a bicycle. Chinese girl riding a bicycle. Click generate. Bukan enter, generate. Chinese girl riding a bicycle. Dia akan keluarkan gambar. Oh, 5G so slow. Chinese girl riding. Tak suka gambar ni. Dah tua sangat. Okay, ambil lagi. Generate lagi sekali. Klik generate. Klik generate. Sehingga you jumpa gambar yang you suka. AI ni akan carikan gambar based on what you write. Kan? Ada lagi. Pakai helmet. Okey, tadi kita kata tak pakai helmet kan? Tak ada menunjukkan ciri-ciri keselamatan menaiki basikal. Yang ni pakai helmet. Okey, tak ada. Generate lagi. Tak suka. So dia akan continue to generate. You tak suka, dia akan generate sampai you jumpa satu image yang you suka. Right? Okey. Okey, lagi. Generate lagi. Ini semua macam dekat China je kan? Dan ini semua
tak payah minta kebenaran nak guna. Image ni semua yang dikeluarkan oleh AI ni telah ada kebenaran. It is AI generated. Dia bukan image betul pun. Dia generate dan semuanya telah ada kebenaran. Jadi guru-guru tidak akan disaman. Tuan-tuan dan puan-puan tidak akan disaman. Okey. Katalah kita pilih Amoy ni, Amoy belah kanan ni. Kita tambah lagi. Generate Chinese girl riding a bicycle with a red balloon. With a red balloon. Tadi kita dah jumpa Chinese girl kan? Sekarang kita nak Chinese girl riding a bicycle ada red balloon. Ada tak? Ada. Nak balloon satu, nak balloon dua. Ada. So the AI will find the image for you, will generate the image for you. So nak buat presentation sekarang ni, Jawi buat presentation, tak payah dah cari gambar scroll dekat internet, tak payah. You just go to Delima, go to Pixar AI, cakaplah image macam mana you nak. Image macam mana dia akan sediakan untuk cikgu-cikgu. Okay, back to the main frame. We have, dah lebih masa, sekianlah saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalam. Belum. Tepuk cepat ke? Macam BPSH juga ni nak suruh saya balik cepat. Just very quickly, okay? Masa tambahan, masa kecederaan. Very quickly, just go through. Tak nak tengok ni? Dashboard tak nak tengok. Pergi pada ni. So ada banyak lagi. Here, click on here. Ruang ilmu guru. Ruang ilmu belah kanan roket tu. Belah kanan roket Mohi. Ada ruang ilmu. Belah kanan dia, itu roket. Belah kanan roket. Portal JPN. Okay, click on that. Portal JPN. Sepatutnya JPN, saya dah beritahu dah pengarah-pengarah JPN, sepatutnya setiap JPN dia ada portal dia sendiri. Okay, kita tengok contoh. Terengganu lah, okay. Dia dah sebut Terengganu kan. Tengok Terengganu. Ada Terengganu. Terengganu. Okay. Oh, e-learning. Haji Awi bangga. Tunjuk Terengganunya. Okay. Dah tukar. Masa bulan Ogos dulu, dekat Kelang, saya tunjukkan contoh, klik dekat situ gambar Haji Salim. Haji Salim dah pencil masa tu. Pengarah lama. Dia tukar. Pengarah ni pun dah tukar juga ni. Haji Mu'i dah jadi pengarah BPSH. Maknanya, kita boleh cek. Cuba klik kat bawah ni. Ada tanda I tu Mu'i. Bila dia? Page updated July 3rd. July 3rd. Kita boleh cek. July 3rd dia update muka surat ni. Maknanya, Haji Mu'i dah berapa bulan pergi PPSH? 1 bulan. Masih tak ada tindakan. Patut tadi jangan volunteer Haji. Haji volunteer pula nampaklah kesilapan. Okay, so basically, you ada program-program ni, tengok bawah lagi ada bahan digital tak? Okay. Ada video, ada live playlist. So ada banyak bahan. So kalau cikgu-cikgu nak belajar, murid-murid nak belajar subjek yang berbeza, boring kan? Sebab setiap tahun dia belajar, katalah dia belajar matematik daripada cikgu yang sama. Dia kata cikgu ni boring, saya nak tengok apa cikgu dekat Labuan buat. Macam mana cikgu dekat Labuan ajar mengenai calculus katakan. Apa cikgu dekat Sarawak, macam mana cikgu dekat Sarawak mengajar. So you can go to here, you boleh akses kepada bahan-bahan pendidikan yang ada di negeri-negeri. Dengan syarat negeri update lah. Okay, so kalau negeri tak update, pengetua-pengetua tolong maklum kepada saya. Nanti saya akan kacau mereka lah. Okay, so ada banyak lah dekat sini. Okay, back by main phone quickly. Okay. Sebelah tu ialah peraduan pertandingan untuk guru. Kita ada ruang rakan Delima. Click on that. Rakan Delima pun ada banyak. Kita ada kerjasama dengan UNICEF, dengan Google, dengan Maxis. Maxis ni dulu dia buat classroom macam tuition class. Dia buat dekat pusat-pusat center dia. Sekarang ni dia dah migrate masuk dalam Delima. Jadi kepada anak-anak murid, cikgu-cikgu tingkatan 5 yang nak ambil SPM, ada Maxis menyediakan tuition percuma bagi 5 mata pelajaran. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan juga Sejarah. So tak payah bayar pada toke-toke pusat tuition. Masuk dekat Maxis e-class, dia akan sediakan tuition bagi 5 mata pelajaran tersebut melalui Delima. Okay, Intel, we are working with Intel on
terms of AI untuk murid. Bagaimana membantu modul murid dalam AI. Shell pun banyak, MDEC pun ada, Celcom Digi pun ada, you have to go one by one. Yang terkini, klik pada Jawi, Akademi Jawi. Akademi Jawi. Okay, nak belajar Jawi kan? You can scroll down. Pembelajaran asas Jawi, membaca naskah Jawi, mengarang Jawi, belajar Jawi secara dalam talian. Murid boleh belajar Jawi kalau nak belajar. Right? Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, tak payah tanya ibu bapa dah. Siapa nak belajar, boleh klik, masuk Delima, klik, belajarlah Jawi. Okay, you can learn about Jawi. Okay, back to the main one, very quickly, this is rakan kongsi, kita ada banyak lagi. Kita juga ada STEM, ini kandungan murid, kandungan guru, and then STEM simulation. Okay, ada agent of STEM, ini tadi bahan-bahan sains. Pergi pada ruang ilmu guru, Muhi, on the left. Ruang ilmu guru, login Delima. Okay. Kita ada lebih 4,000 video yang dimuat naik oleh guru-guru. Ini adalah guru-guru, kita ada lebih kurang 982 penyumbang. Yang terakhir upload video dia ialah pendidikan Islam. Ustazah ni nama Rahimah binti Zaman, dia upload mengenai kepelbagaian bangsa dalam Islam, pendidikan Islam tingkatan 5. Ini dikongsi, ada 79 orang dah lihat sejak dia post pada bulan 10 yang lepas, 79 yang lihat. Ada 3 orang yang dah message, boleh hantar message. Okay, cikgu nak tanya soalan, boleh hantar message kat situ, dia boleh jawab di situ untuk bantu menerangkan tentang video dia. Pengurusan keuangan ada juga 199 dapat 4 star. Bab 9 keberangkalian gabungan. So you have a lot of videos here. Ada 9,000 video yang dikongsikan oleh guru-guru, kaedah pembelajaran. Cikgu boleh tengok, kalau suka boleh bagi star, kalau ada soalan boleh tanya, boleh dapatkan penjelasan lanjut dan boleh gunakan sebagai bahan bantu mengajar di dalam bilik darjah. Okay, back. Lagi pergi dashboard. Baru pergi dashboard. Dashboard ni admin akan dapat. Kalau admin di sekolah, pengetua guru besar boleh tengok. Alright, so dashboard kalau kita lihat, ini guru aktif yang gunakan Google apa semua ni. Guru-guru ada 85%, murid ada 35%. So guru-guru dia aktif menggunakan, sama ada digunakan aplikasi ataupun digunakan untuk mengajar RPH dia, hantar RPH. So 85% guru adalah active user, tetapi murid hanya 35%. Mainly kekangan kita tahu ialah peranti, akses kepada peranti dan juga akses kepada connectivity. So those are the 2 aspects yang mengganggu penggunaan murid. Okay, but on the whole, we will try to address that issue so that we can increase this. Pergi yang satu lagi, Muhi, yang kita boleh tengok Cik Roland berapa kali dia masuk. nak tunjuk? Okay. So untuk guru-guru sebenarnya you boleh tengok JPN, PPD, jenis sekolah, lokasi, carian sekolah pun boleh. Okay, kalau tengok dekat ini ialah Putrajaya. Sekolah Menengah Agama Putrajaya, lokasi bandar, bilangan guru 122, guru yang aktif 100%, bilangan murid 690, login murid 682, murid aktif 676. So, peratus aktif dia, murid aktif ialah 99.12. So, this one we can access. Tuan-tuan dan puan-puan pun selaku pentadbir sistem di negeri ataupun di sekolah, you should be able to access this as well. So, boleh tengok, just scroll to the right, Mui. Boleh scroll down, tengok mana sekolah yang ada problem. So, di Putrajaya paling rendah ialah 55. Putrajaya Persing 17.1. Siapa daripada Putrajaya? Lepas ni pergi Serang 17.1. Tapi paling rendah dia pun ialah pada 55.29 murid yang aktif menggunakan. So you can look, boleh tengok sendiri berdasarkan kepada JPN masing-masing, PPD masing-masing, you can have a look at what your schools are doing. What your schools are doing. Nak tengok JPN pun boleh. Kita boleh tengok JPN, what JPN are doing, PPD mana yang buka. PPD Padawan ada? Ada? Ada. Hari itu saya tunjukkan dia punya waktu saya pergi Pesta Buku Sarawak kan.
You can check berapa orang murid. Okay, back to the mainframe. Inilah bagi, okay. So that is it. So ini delima dah ada. So harap kita dapat tingkatkan penggunaan di kalangan guru-guru dan juga di kalangan murid-murid lah untuk menggunakan delima. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.